Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. Aku pasti sampai sekarang ni mungkin ada yang dah order iPhone 14 Pro ataupun 14 Pro Max tapi masih tak dapat lagi kan. Stok sekarang ni memang agak lambat dan juga terhad lah. Mungkin harga untuk yang baru kalau korang dapatkan dekat marketplace ataupun carousel, harga dia sedikit tinggi daripada harga retail. Aku bukan cerita pasal iPhone 14 series, tapi aku nak ceritakan mengenai iPhone 15 yang akan dilancarkan pada tahun hadapan. Dan sekarang ni leaks ataupun rumours telah pun berlega-lega dan ada juga perkara yang dah disahkan oleh pihak Apple sendiri. So segalanya aku akan ceritakan dalam video kali ini. Yang pertama sekali, kita tahu yang Apple mula perkenalkan Dynamic Island Display pada iPhone 14 Pro dan juga 14 Pro Max saja. Tapi Apple masih kekalkan screen notch pada model basic dia, iaitu 14 dan juga 14 Plus. Dan perkara ni mendatangkan kekecewaan lah pada peminat iPhone sendiri, sebab diorang rasa yang tak berbala gila untuk upgrade kepada iPhone lama kepada iPhone yang baru, mengekalkan screen notch, teknologi yang very outdated dan juga harga yang sangat-sangat tinggi. Oleh itu, ada rumours mengatakan bahawa Apple akan memberikan Dynamic Island Display pada semua model iPhone 15 untuk tahun depan. Dan benda ni memang perkara yang positif lah untuk iPhone tu sendiri, memandangkan kita tahu yang screen notch dah digunakan dalam masa yang lama gila. Dan finally, kalau diorang letakkan pada iPhone 15 untuk yang basic model tu, memang aku rasa akan laku keras jugalah walaupun harga dia agak tinggi. Sebab Dynamic Island tu lah akan membezakan antara iPhone yang lama dan juga iPhone yang baru. So orang akan lebih excited dengan Dynamic Island tu, walaupun benda tu hanya sekadar hype saja, dan mungkin ada bantuan jugalah untuk bahagian features macam AirPods, Maps, Apple Music dan sebagainya. Tapi bagi aku, features tu lebih kepada ada tu memang best, tapi kalau tak ada pun mungkin aku tak kisah sangat pun. Cuma itulah pembaharuan yang Apple lakukan pada display untuk iPhone yang terbaru, dan itu membuatkan orang excited sebenarnya untuk beli iPhone terbaru instead of iPhone yang basic hanya menggunakan notch saja. So apa yang kita boleh expect pada tahun depan, mungkin semua barisan iPhone 15 akan menggunakan Dynamic Island walaupun basic model dia. Tapi aku jangkakan mungkin juga iPhone SE 4 generation nanti akan menggunakan notch lagi, tidak akan menggunakan Dynamic Island. So mungkin dia akan membezakan antara iPhone SE dan juga iPhone 15. So kat situ ada reason kenapa korang nak kena beli basic model compare to iPhone SE dengan harga yang akan jauh lebih murah daripada iPhone 15 nanti. Seterusnya, berdasarkan news terbaru, dan ini adalah berita baik untuk korang semua yang memang mahukan perkara ini dah lama gila, iaitu Apple akan push iPhone 15 kepada USB-C port, bukan lagi Lightning port. So perkara ini dikongsikan oleh WSJ. Diorang interview dengan pihak Apple sendiri dan dia indirectly confirmkan bahawa iPhone 15 akan menggunakan USB-C port, bukan Lightning port. Sebab kita tahu yang pihak EU, European Union, dah push untuk semua device yang dijual di Europe menggunakan USB-C port instead of port yang lain. Undang-undang ni bukan hanya untuk smartphone saja, tapi termasuk dengan device lain seperti kamera dan juga tablet. Sebab kita tahu yang biasanya Apple akan melancarkan iPhone sekitar bulan September dan hampir ke penghujung tahun dah masa tu. Kalau dah masuk tahun 2024 dan masa tu Apple masih dengan Lightning port, so aku tak rasa yang diorang boleh tembus pasaran EU, manakala pihak EU dah buat undang-undang bahawa setiap device kena dengan USB-C port, bukannya port yang lain. So aku merasakan memang Apple kena akur juga dengan undang-undang yang dilakukan oleh pihak European Union untuk menggunakan USB-C port pada setiap device doang. So aku rasa yang memang iPhone 14 series ni adalah iPhone yang terakhir yang akan menggunakan Lightning port, dan next iPhone akan menggunakan USB-C port. Sebab kalau korang semua perasan, memang kebanyakan device Apple sekarang ni pun dah memang push to USB-C port untuk bahagian charging dia, macam iPad, iPad Pro, iPad Air, MacBook Pro, iMac dan sebagainya memang menggunakan USB-C port, dah tak ada Lightning port untuk dia punya devices. Kalau ada pun hanya untuk AirPods dan juga iPhone sajalah. Tapi mostly sekarang ni untuk device Apple memang dah push to USB-C port. So ada reason jugalah kenapa Apple masih kekalkan Lightning port. Berdasarkan apa yang aku baca, diorang mengatakan bahawa akan ada e-ways untuk kabel kalau diorang fully bertukar kepada USB-C port. So aku rasa Apple just nak slowly untuk bertukar daripada Lightning port kepada USB-C port. So dengan adanya pertukaran ni akan melambatkan lagi lah e-waste untuk kabel Lightning port yang takkan digunakan nanti. Aku tak pastilah sama ada reason ni relevan ataupun tidak, tapi aku pasti mungkin ada benda yang kita boleh ambil, dan juga kita kena concern juga bab alam sekitar kita. So mungkin after iPhone 15 nanti orang dah tak gunakan dah Lightning port, dan kalau orang bertukar kepada iPhone yang baru, aku tak tahu apa jadi dengan Lightning port tu. Mungkin dia akan jadi senasib macam port yang digunakan pada iPhone 4 dulu. Walau bagaimanapun, aku rasa memang akan ambil masa yang lama untuk orang sepenuhnya bertukar kepada USB-C port, lagi untuk pengguna iPhone yang sebelumnya yang masih dengan Lightning cable. So at least dalam masa 3 ke 5 tahun nanti, baru sepenuhnya pengguna akan bertukar kepada USB-C cable instead of Lightning cable. So itu akan berlaku juga pada Lightning port, which is dia akan menjadi satu kabel yang
akan dilupakan ataupun dilupuskan sama nasib macam port yang digunakan pada iPhone 4 dulu. Perubahan ni adalah perubahan yang positif, dalam masa yang sama ada side effect dia sedikit dari segi e-waste, tapi ya ini adalah benda baik, iaitu pertukaran kepada USB-C port yang lebih universal dan banyak lagi dia punya potential dari segi fast charging, dari segi kita mudah untuk charge, satu kabel untuk every device. Seterusnya adalah kita tahu yang setiap tahun memang Apple akan upgrade dia punya chipset, dan pada tahun depan Apple akan bagi chip yang terbaru iaitu A17 Bionic untuk model Pro saja, dan ada mengatakan bahawa model basic nanti untuk 15 dan juga 15 Plus masih dengan A16 Bionic, macam apa yang Apple lakukan pada 14 series kali ini, iaitu just minor saja upgrade untuk A15 Bionic yang digunakan pada iPhone 13. So itu adalah benda yang kita boleh expect lah untuk iPhone 15 series nanti, bahawa perbezaan untuk chip tu akan ketara kat situ, dan harga aku tak sure macam mana, mungkin naik dan mungkin juga dia akan turun, tapi insting aku mengatakan bahawa harga dia takkan turun ataupun naik, dia mungkin akan stable macam tu je. Tapi diorang akan upgrade in terms of features dan juga dynamic island baru untuk 15 yang biasa. Walaupun kita gunakan 15 ataupun 15 Plus, kita dapat merasai features lebih kurang macam Pro. Cuma untuk bahagian kamera mungkin tidaklah se-advance ataupun se-power macam versi Pro nanti. Mungkin kamera dia akan lebih kurang sama je macam iPhone 14 yang sekarang ni. Bukan itu saja, ada rumours yang terbaru mengatakan bahawa Apple akan upgrade memory RAM untuk iPhone 15 Pro dan juga Pro Max daripada 6GB kepada 8GB of RAM. So daripada 13 Pro dan juga 14 Pro menggunakan RAM yang sama iaitu 6GB, tapi untuk yang 15 Pro dan juga 15 Pro Max akan menggunakan 8GB of RAM. So ini adalah antara upgrade terbesar juga, iaitu memberikan prestasi yang lebih power berbanding dengan iPhone sebelumnya. Aku rasa iPhone 14 pun dah cukup power, ini kan lagi 15 Pro dengan chip terbaru dan juga RAM yang lebih besar, mungkin overkill lah kot untuk sebuah smartphone pada tahun depan. Yang terakhir sekali, rumours terbaru mengatakan bahawa Apple akan gantikan physical button kepada teknologi baru yang digelar sebagai touch sensitive. Dia adalah macam button, tapi bukannya button tau, dia adalah jenis touch yang kita rasa ada haptik kat situ. So teknologi ni bukannya baru, sebab Huawei pernah perkenalkan pada Mate series yang lepas, Vivo pun pernah perkenalkan pada diorang punya konsep model phone diorang. Cuma dari segi sensitivity dan juga penggunaan tu, aku rasa dia bukannya best sangat pun dan tak mesra pengguna pun. Sebab bila kita tekan tu, kita tak feel sangat yang button tu ditekan. Aku tak sure sama ada kalau Apple lakukan dengan lebih baik ataupun mungkin dia orang akan improvise lagi supaya kita akan rasa lebih excited dengan features tu, sebab kita tahu Apple ni kalau dia buat something tu dia ada hype dia tersendiri. Tapi insting aku kuat mengatakan bahawa perkara ni takkan terjadi untuk iPhone 15 series, memandangkan kita tahu yang Apple dah lakukan perubahan yang besar juga untuk 14 Pro dan juga 14 Pro Max, dan mungkin untuk iPhone 15 series nanti akan ada upgrade yang very minor saja berbanding dengan iPhone 15 series. Aku rasa dia akan lebih fokus kepada basic model lah. Untuk iPhone 15 dan juga iPhone 15 Plus nanti, memandangkan kita tahu yang 14 juga 14 Plus tak ada major upgrade, just a very minor gila. So guys, itu saja update terbaru daripada aku tentang iPhone 15 yang akan dilancarkan pada tahun hadapan. Dan macam biasa kita tahu yang ini hanya sekadar rumor saja, tapi apa yang dah pasti adalah tentang USB-C port akan digantikan dengan Lightning port. Dan terima kasih kerana menonton video ini sampai habis, dan sampai berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye.